أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripada ini, dalam kurungan nota kaki di luar tu, setengah daripada ini artinya setengah daripada orang yang i'tiqadkan bahawa sesuatu ni daripada makhluk. Contoh kita pisau dan api. Itu contoh. Sesuatu ni sesuatu daripada makhluk. Jadi sesuatu ni memberi bekah. Maknanya makhluk memberi bekah. Kita fahamlah memberi bekah ni. Beri jadi. Itu makna memberi bekah. Memberi bekah ni dengan kuah. Ni sebut berulang kali dah. Dia dengan kuah, kekuatan. Terjemahan asal dia gitulah. Tapi kuah ni, kalau sesuatu tu pisau, kuah Tuhan letak tajam di mata pisau. Itu kuah. Pisau itu makhluk Allah. Pisau ni ada yang Tuhan letak tajam, ada yang Tuhan tak jadikan tajam pun di pisau tu. Ada yang Tuhan tak jadi tajam pun di pisau tu. Pisau tu pun sangat-sangat tu lah. Jadi maknanya pisau makhluk Allah. Kemudian Tuhan letak kuah umpama di pisau, Tuhan jadikan tajam di pisau. Jadi pisau makhluk Allah, tajam di pisau makhluk Allah. Tiba-tiba berpegang bahawa sesuatu tu yang memberi bekah dengan kuah yang dia akan kuat oleh Allah padanya, pada sesuatu umpama pisau. Ini tu setengah daripada ini yang kita bicara dahulu. Sekarang nak masuk bicara pegangan Qadariyah. Ni saya baca minggu lepas, baca dah tempat ni. Minggu sebelum tu saya baca dah tempat yang sama. Yang mana yang kita insya-Allah akan bicara adalah pegangan Mu'tazilah Qadariyah, lawan kepada Jabariyah. Ni ambil catat molek, tanda molek. Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah, Jabariyah. Sebab nama tu nama yang masyhur. Orang tua-tua duduk ulang sokmo Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah, Jabariyah. Lepas tu kitanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi Qadariyahnya macam mana, Jabariyahnya macam mana. Jadi sekarang ni nak bicara berkaitan dengan hak akidah, hak nama dia Qadariyah. Hak bicara kuah selesai dah. Pegangan yang terpesong putus, contohnya lah kita buat satu contoh sudahlah. Putus bukan Allah yang memutuskan. Berlakunya putus perbuatan pisau makhluk Allah.
Tapi pisau memutuskan pun dengan kuat, dengan tajam yang Tuhan bubuh dipisah. Ini akidah yang kita maklum. Khilaf pada kafir. Khilaf pada kafir dengan makna ulama berselisih pandangan. Ulama mana ni? Ulama tauhid. Khilaf ni khilaf ulama tauhid ni. Bukan kita bicara khilaf dalam mazhab Syafi'i, khilaf dalam mazhab Hanafi, itu khilaf dalam bab fiqh. Khilaf ni pandangan-pandangan yang tak sama. Imam Syafi'i berpandangan seumpama ni. Imam Hambali berpandangan seumpama ni. Ini khilaf dalam bab fiqh. Yang kita bicara sekarang ni adalah berkaitan dengan pegangan. Jadi khilaf ulama di sini, khilaf di kalangan ulama tauhid. Jadi berpegang pisau memutuskan dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau, ini pegangan yang terpesong. Pegangan yang terpesong, pegangan yang sesak daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegangan yang terpesong ni khilaf pada kafir. Pegangan yang terpesong, satu, kafir ijma' ulama. Mana ijma' ulama? Semua ulama tauhid letak pegangan ni pegangan yang kafir, wal iazabillah. Berpegang dengan pegangan kafir ni, sembahyang, puasa, haji wajib diqadakkan kembali. Sebab sembahyang ketika pegangan kafir, puasa ketika pegangan kafir, mengerjakan haji ketika pegangan kafir tidak sah sama sekali. Ini bicara pegangan kafir ni di kalangan orang Islam. Orang kafir sembah berhala itu hak zahir awal-awal. Dah kita tak bicara dah waktunya. Sekarang bicara pegangan yang terpesong ni, bukan bicara orang kafir tu hak sembah berhala. Hak tu bukan, kita bicara orang Islam. Tetapi berpegang dengan akidah yang salah. Terpesong ke, sesak ke, salah ke, hak mana hak bunyi step? Hak bunyi tu sikit. Pegangan yang terpesong. Terpesong pun benda pula terpesong ni. Pegangan yang sesak. Pegangan yang salah. Kena nak panggil mana? Dia Mu'tazilah ni, i'tizal ni yang terpesong lah kita letak. Jadi terpesong ni satu, kafir ijma' ulama'. Contohnya yang terdahulu, pisau memutuskan sendiri-sendiri, tidak berkait pun dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Makna pisau memutuskan lepas terus daripada kudrah dan iradah Allah. Semata-mata pisau secara semula jadi memutuskan, kafir ijma' ulama'. Yang kedua, khilaf pada kafir. Contohnya, pisau memutuskan sendiri juga, bukan Allah, tetapi dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Tajam tu dia panggil kuah yang Tuhan letak di mata pisau. Jadi pandangan muktamad tak hukum kafir pegangan ni. Sebab dia ada sikit, dia apa? Ada apa? Ada sakut sikit dengan Allah. Memanglah pisau yang memutuskan sendiri, salah sangat-sangat dah. Tetapi dengan tajam yang mari daripada Allah letak di mata pisau. Dia ada sendal sikit di Allah. Maka pandangan muktamad, hukum fasik, mubtadi', hukum kafir. Satu pandangan, kafir juga, kekal neraka selama-lamanya. Hak fasik, mubtadi', kena ingat waktu tu. Fasik, pegangan yang dosa besar. Mubtadi', pegangan yang bid'ah, yang direka-reka, yang diada-adakan, yang bukan pegangan Nabi SAW. Bukan sangat dah ni. Semayang, puasa, pegangan, dah ambil pegangan hak Nabi bawa. Ni. Walaupun tak hukum kafir pun. Fasik pula pegangan yang rosak, yang dosa besar, sebut berulang kali dah, lebih besar daripada dosa besar tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, berzina. Tu bahagian dosa-dosa besar belaka tu. Tapi besar lagi dosa besar pegangan yang terpesong tadi, yang mana malaikat akan catat dosa besar ni setiap saat. Wa imma dalam semayang,
wa imma ketika puasa Ramadan, wa imma ketika mengerjakan haji. Amal ibadah walaupun sah tidak wajib diqadakkan kembali, tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan ada pahala. Hak pegangan yang fasik lagi mubtadi', yang khilaf pada kafir. Ada pegangan yang terpesong, tidak ada ulama menghukumkan kafir, ulama hanya menghukum setakat fasik lagi mubtadi'. Cerita fasik mubtadi' ni bukan kecil, tapi nak banding dengan kafir itulah. Fasik dosa besar pegangan salah ni. Mubtadi' pegangan bid'ah. Dengan tinggal semayang, dengan tinggal puasa, dengan berjudi, dengan minarut, dengan berzina, apa besar dia lagi. Berat sangat dah. Cuma kita sebut kat ingam sebab apa? Sebab dak kafir. Tu je lah. Bukan kata dosa besar kat ingam, bukan. Ini dosa besar akidah. Dosa besar akidah, bid'ah i'tiqadiyah. Ada ni. Jadi kalau hak kuah terdahulu, ada hak kafir, ada hak khilaf pada kafir. Hak ni kita pergi kepada hak qadariyah pula ni. Tapi permasalahan dianya dekat-dekat juga dengan kuah tu. Tapi hak Mu'tazilah ni bukan bicara hak kuah, hak Mu'tazilah qadariyah ni. Dan setengah daripada ini orang yang i'tiqad, orang yang i'tiqad, orang yang berpegang, orang yang i'tiqad, orang yang berpegang. Orang yang i'tiqad, orang yang berpegang bahawa hamba ini memberi bekas. Hamba pula. Hak tadi tu contoh pisau, contoh api, contoh nasi, air, obat, banyak lagi lah nak buat contoh kok. Lah. Contoh apa lagi? Contohnya cahaya lampu, contohnya sejuk mari daripada kipas, sejuk mari daripada aircon, terang mari daripada cermin mata, terang mari daripada kelopak mata, terang dengar mari daripada genggam telinga, keluar suara mari daripada lidah. Zahir dia. Ada ni. Tapi semua yang berlaku tu ahli sunnah berpegang qada qadar. Makhluk tak bekas sama sekali. Makhluk tak bekas sama sekali. Tu hak pegang kita tetap dah waktunya. Ada ni. Tiba-tiba di sini ni hak golongan terpesong berpegang bahawasanya hamba ini memberi bekas. Hamba memberi bekas. Jadi hamba di sini macam sebut terdahululah. Hamba di sini kena kepada malaikah memberi bekas, jin memberi bekas, manusia beri bekas. Atau hamba di sini bukan hanya tuju kepada manusia semata-mata, bukan. Hamba yang mana keluar daripadanya perbuatan yang bangsa pilihan pada zahirnya, itu dia panggil hamba. Jadi terbenar malaikah, terbenar jin, terbenar manusia. Bukan hamba di sini semata-mata manusia. Jadi orang yang i'tiqad berpegang bahawasanya hamba ini memberi bekas. Hamba ni wa imam malaikah sendiri pun adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak boleh bekas sama sekali. Tiba-tiba orang ni berpegang, golongan ni berpegang malaikah beri bekas, jin beri bekas. Jadi kena nyakit apa-apa tu, contohlah dia pergi kecing tepat jin, balik bekok batu contohnya. Kenapa bekok batu tu? Jin yang buat. Dah mungkin kecing mana? Pergi kecing tepat. Kecing tepat tu rumah dia situ. Mu kecing di rumah dia macam mu kecing di rumah orang. Kamu pergi kecing rumah orang kau, bekok sungguh lah. Tidak bekok batu tu, bekok muka. Dah kalau kecing rumah orang, dia tak bekok batu, dia bekok muka. Kenapa bekok muka ni hari ni? Kecing depan rumah orang. Lepas tu, tuang dia tumbuk. Tu bekok muka. Ni kecing di tempat jin duduk. Bekok batu. Jadi jin beri bekas. Jin beri bekas. Ataupun manusia beri bekas. Ni hak pegangan yang salah ni. Pada perbuatannya, pada perbuatan hamba beri bekas sendiri, hamba beri jadi sendiri. Bukan Allah yang bekas.
Makna bukan datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Tapi hamba wi bekah ni, malaikah jin manusia wi bekah ni dengan kudrah. Dengan kudrah. Dengan kudrah, dengan kuasa, dengan tenaga yang dijadikan dia akan kudrah oleh Allah padanya, pada hamba. Kudrah mana ni? Kudrah yang kita dok mengaji sifat Allah yang ketujuh, itu dia panggil kudrah qadimah. Dia panggil kudrah yang sedia kala, yang ada di zat Allah Ta'ala. Hak ni kudrah hadisah, kudrah yang baharu yang ada di hamba. Dia gitu. Dia panggil kudrah juga. Kudrah Allah, kudrah yang qadim. Kudrah ada di zat Allahnya bila? Sedia kala. Sebab kita maklumlah, zat Allah kidam sedia kala. Sifat Allah kidam sedia kala. Jadi kudrah Allah, kudrah yang qadimah, kudrah yang sedia kala. Adapun kudrah hamba, dia panggil kudrah yang hadisah, kudrah yang baharu. Jadi di malaikah ada kudrah, di jin ada kudrah, di manusia ada kudrah. Kudrah mari mana? Allah yang jadikan, Allah yang letak. Sebab terkadang seseorang manusia ni tidak ada kudrah. Mana tidak ada kudrah? Hak terlantar semua orang kena buat tu. Semua orang kena buat. Yang mana kalau tengok kepada tubuhnya, gemuk metong. Gemuk metong ada. Gemuk metong ni gemuk lah, berisi molek, makan berselera, tapi tak boleh gerak. Makan banyak tu. Yang jadi bertenaga bukan makan yang berkah. Tenaga kudrah tu Allah yang jadikan. Tapi adahnya hak biasa-biasa yang berlaku Tuhan buat, bila makan bertenaga, makan bertenaga. Tapi adakah makanan tu yang menjadikan tenaga? Tak. Kalau makanan tu menjadikan tenaga, orang terlantar yang makan selera tu bertenagalah dianya. Tak ada tenaga. Maknanya Tuhan tidak jadikan kudrah. Contohnya pada orang yang sakit terlantar tu. Jadi di kita hak boleh bergerak ni, Tuhan letakkan kudrah. Kudrah yang ada di kita ni, kita boleh rasa. Boleh rasalah. Sebelum tu kita rasa letih je. Kemudian tu rasa segar je. Mana apa tu? Tuhan letak kudrah di tubuh kita. Sampai masa hamba yang beri bekah pada gerak diam hamba. Hamba beri bekah pada menghasilkan kerjaan hamba. Hamba beri bekah ni dengan menggunakan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ni Mu'tazilah Qadariyah. Ni Mu'tazilah Qadariyah. Qadar kudrah. Apa makna qadar kudrah? Tuhan letak kudrah di hamba. Kudrah tu beri bekah. Hamba lah beri bekah. Hamba beri bekah sendiri dengan kudrah tu. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Pegangan yang seumpama ni, ni hukum dia khilaf pada kafir. Sama dengan kuah di pisau tu sama. Khilaf pada kafir. Pandangan yang muktamad, posik lagi mau bertadak. Pandangan dhaif mengatakan kafir, kekal neraka selama-lamanya. Tapi hukum dunianya dia orang Islam, mati diuruskan jenazah sebagai orang Islam, tapi kafir di sisi Allah Ta'ala, kekal neraka selama-lamanya. Itu pandangan dhaif. Pandangan muktamad, pandangan ni Qadariyah ni fasik lagi mau bertadak. Adapun kalau hamba, malaikat sama, jin sama, manusia sama, mau bekah sendiri-sendiri, tidak berkait pun dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba, itu kafir ijma' ulama'. Jadi kita buat bandinglah dengan hak kuah dengan hak kudrah. Waktu kata hak saya sebut minggu lepasnya, sama dari segi pegangan, sama dari segi hukum pegangan. Sama. Apa beza? Jadi kuah saya ambil satu contoh je lah, pisau. Sebab hak kuah ni pun berminggu-minggu dah.
Kuah ni sama ada kuah di pisau, di api, di nasi, di air, di obat, di pemakanan. Ada kuah belaka tu, bukan kosong. Habatus sauda, khurma, minyak zaitun. Bukan kosong tu, ada dia punya kandungan dia. Kandungan tu mari mana? Kandungan tu mari daripada Allah yang jadikan. Kalau kosong, tak jadi mahal lah. Ada kandungan. Kemudian sampai masa lepas makan habatus sauda ke khurma ke minyak zaitun, jadi sehat contoh. Jadi sehat ni mari mana ni? Hak pegang terpesong, kandungan terlebih bekah. Tu pandangan terpesong. Ahli sunnah tidak, semua yang berlaku qada dan qadar. Ini nak cerita pegang terpesong ni. Jadi apabila Tuhan letak di habatus sauda, di khurma, di minyak zaitun, khasiat-khasiat kandungan-kandungan, sampai masa makan jadi sihat. Kandungan itulah yang menyihatkan. Tapi kandungan tu bagaimana? Allah yang bubuh di situ. Ni hak khilaf pada kafir. Tapi maknanya perbuatan Allah setakat mana? Perbuatan Allah setakat jadikan kandungan di pemakanan tadi. Lepas tu yang menghasilkan tenaga yang menjadi sehat, adakah Allah yang buat? Ada. Kuah kandungan tu yang buat. Jadi makhluk bekah juga sininya. Tu salah pegangan tu. Lucu keesaan pada perbuatan. Maknanya mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan ni sedang molek lah pandangan daif mengatakan kafir tu. Syirik. Kan kita kan mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Apa makna mentauhidkan Allah pada perbuatan? Semua yang berlaku perbuatan Allah. Sekiranya yang berlaku perbuatan Allah tidak terkecuali walaupun sebesar zarah yang bukan perbuatan Allah. Perbuatan tu berlaku di bumi, di langit, perbuatan baik, perbuatan jahat, berlaku di dunia, berlaku di akhirat, perbuatan Allah. Sebab itulah perbuatan Allah tidak ada penghujung. Sifat kudrah Allah satu. Sifat kudrah Allah satu. Dia panggil esa pada sifat. Sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Dah kata esa pada sifat, satu pada sifat, kudrah satu, iradah satu, ilmu satu. Dia panggil esa pada sifat. Jadi sifat kudrah Allah esa satu. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, itu dipanggil ta'alluq fungsi kudrah. Fungsi kudrah ni mengada meniadakan. Itu ta'alluq kudrah. Hak rukuk yang kenang tu lah. Jadi Allah mengada ni tidak ada penghujung. Sebab apa? Sebab yang akan berlaku di syurga kesemuanya perbuatan Allah. Makhluk tak boleh bekah. Syurga makhluk tak boleh bekah. Neraka makhluk tak boleh bekah. Kala jengking ke makhluk tak boleh bekah. Dapat nikmat perbuatan Allah, diazabkan perbuatan Allah. Ini keesaan pada perbuatan sekalian. Yang Tuhan perbuat yang tidak ada kesudahan ni selaras dengan hak iradah menentukan pada azal. Berarti ketentuan iradah tak ada penghujung juga. Sebab semua yang berlaku di hari akhirah, syurga neraka, semuanya kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Yang berlaku di syurga ni Tuhan tahu tidak ada penghujung juga. Sifat kudrah satu, sifat iradah satu, sifat ilmu satu. Ta'alluq dia, kudrah ni ta'alluq dia mengada, tidak ada penghujung. Iradah ni menetapkan, tak ada penghujung. Allah mengetahui segala-gala dengan sifat ilmu yang satu ni. Mengetahui tidak ada penghujung. Sekalian pegangan kitanya, tiba-tiba ada berlaku pula makhluk bekah. Tadilah khasiat di pemakanan tu bekah. Hak ni hak kuah dia panggil. Tapi kita tinggal sajalah misal kuah ni pisau. Tak misal satu je. Dah kita di besok misal dua. Pisau api. Benda ni. Jadi kuahnya pisau tu letak tajam di pisau.
Jadi di sini hamba. Pisau, lepas tu hamba. Kita tahu hamba ni manusia lah. Hamba ni malaikat, jin dan manusia. Jadi pisau, makhluk Allah. Hamba, manusia, makhluk Allah. Tuhan pun letak tajam di pisau. Tuhan pun letak kudrah, tenaga di hamba. Sama tu. Tapi, ni puak lain, ni puak lain. Tapi peseng dia sama. Kemudian sampai masa tajam di pisau ni lah yang memutuskan. Sampai masa tenaga di hamba ni lah yang boleh bekas. Dia gitu. Ni khilaf pada kafir. Adapun kalau pisau tu memutuskan sendiri-sendiri langsung tidak berkait dengan tajam yang Tuhan letak di pisau, tu kafir ijma' ulama. Manusia boleh bekas sendiri-sendiri yang tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba, kafir ijma' ulama. Kita ahli sunnah, kita berpegang Tuhan jadikan pisau. Kita berpegang Tuhan jadikan tajam di pisau. Tuhan jadikan manusia, kita berpegang. Kita berpegang Tuhan jadikan kudrah di manusia yang zahirnya mari daripada makan. Tapi bukan makan yang menghasilkan kudrah, Allah yang menjadikan kudrah. Jadi pisau dan tajam makhluk Allah. Manusia dan tenaga makhluk Allah. Makhluk bekas sama sekali. Saat berlakunya putus, qada dan qadar. Saat bergerak hamba, qada dan qadar. Sekalian. Itu je. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita siapa tajuk ni jadi boleh sikit je kitab Muniyatul Musalli. Dia tauhid dengan pekoh ni nak jadi orang suka kena banyak pekoh. Orang lebih suka pekoh. Ramai-ramai biasanya gitu. Pekoh hujung je. Hujung je pekoh. Boleh 20 minit. Hujung je Muniyatul Musalli. Dalam Muniyatul Musalli tu raung yang pertama. Faridah ni raung yang kedua, pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua. Dan kita ni mana ni? Pusingan pertama dan mengulangi pusingan kedua ke baru pusingan kedua? Kelas di surah Imam ni. Dia kuliah surah Imam ni dia berjalan serentak subuh dengan duha. Subuh mulanya penawar bagi hati, pada ain tasawuf. Duha faridah dengan musalli. Gitulah. Pada ain tauhid dan fiqh. Subuh tu habis dah penawar hati tukar pada minhajul abidin. Duha ni faridah habis, ulang faridah pula. Kenang sungguh ke faridah. Kada si nama faridah. Maknanya habis faridah, ulang faridah. Yang kedua, kita mula kelas sini ni surah Imam ni 15 hari bulan 1 2013. 12 hari bulan 1 2013. Kira 8 tahun lebih lah. 8 tahun lebih. Jadi Muniyatul Musallinya separuh pun tak apa lagi. Faridah habis dah. Raung yang kedua pula panjang faridah juga daripada musalli. Dah bilalah nak habis musalli. Dia dah masuk bicara tauhid ni, dia jadi penekanan tu lebih sikit, jadi panjang sikit. Nak berhenti separuh-separuh tak jadi. Jadi kadang-kadang jadi telajak masa tu. Hak tahqiq, hak kejak jelas insya-Allah dah masing-masing. Mana kita jelas ahli sunnah macam mana, pegangan terpesong macam mana. Nama pegangan terpesong nak kena tahu jugalah seeloknya. Tahu terpesong saja pun cukup dah. Tapi tahu nama lagi bagus. Jadi kita antara ahli sunnah dengan mu'tazili hak terpesong ni kita tahqiq dah. Mana tahqiq kejak jelas dah. Itu fardu ain. Boleh membezakan antara ahli sunnah dengan hak bukan ahli sunnah. Pegangan salah dan pegangan betul dengan pegangan salah kita boleh bezakan untuk fardu ain. Dia dalam bab tauhid ni dia nak macam fiqh. Kita mengaji lama dah juga kita mengaji ni. Marilah orang ngajar tak sama dengan hak kita belajar. Hak tu kita tak pelik sebab fiqh ni mazhab pelbagai.
Satu-satu mazhab pula, dalam mazhab Syafi'i pula ada beberapa pandangan yang berbeza di kalangan ulama yang satu mazhab. Ulama ni semuanya bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, Imam Rafi'i bermazhab Syafi'i. Tapi terkadang Imam Nawawi pandangan lain, Imam Rafi'i pandangan lain, Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, semuanya fiqh bermazhab Syafi'i. Tapi mereka ada pandangan yang berbeza. Itu bab fiqh. Jadi kalau kita dengar pula kita keliru mana sebenar, tu dah pelik bab fiqh. Dan fiqh ni jangan cepat-cepat kita nak kata salah. Cuma setakat saya belajar bukan begitu. Lepas tu dia mengajar tu tanya dia lah, pandangan-pandangan imam mana, mazhab mana, gitu je. Nak kata salah, sabar dulu bab fiqh. Tauhid tidak. Tauhid satu jalan je. Betul, salah, tahqiq, jelas, nyata. Dengar je, betul. Dengar je, salah. Ni, barulah lepas fardu ain. Tak ada ni. Sebab satu jalan saja. Simple sahaja. Dia tak macam fiqh. Fiqh ni, belajar Allah pak bahagi yang fiqh. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Kita ni bab ibadat pun bab semayang pun bab puasa, lah nak masuk Ramadan dah ni. Kalau bab haji, nama naik, ambil kursus haji lah. Kalau bab zakat, pergi jabat zakat lah. Gitu je lah. Ada ni. Tapi nak cerita bab ibadat pun tak ni, kita tak ngaji habis. Banyak lagi hak tak retinya. Bab semayang pun banyak lagi tak retinya. Bab taharah pun pening laginya. Tu hak bab fiqh. Bab tauhid tak, satu jalan saja. Mari siapa mengajar, walaupun orang mengajar tu kita tengok mula-mula rasa macam darat je, budak je mari ngajar ni, nak ngajar tauhid pula budak ni. Kita pun tak tahulah dia latar belakang pengajian dia di mana. Sebab baru dijemput contohnya, budak kalau baca bab fiqh tu tak apalah, dia mudah. Ni baca bab tauhid budak ni, tengok pun dah agak, dia pun cerita. Comel sungguh dia ajar. Boleh bubuh lalu dah. Walaupun mungkin mula-mula tu kita rasa macam ya tak ya. Jelas. Betul dia ajar tu. Jelas. Sebaliknya, marilah orang yang disanjung macam mana sanjung sekalipun. Bukan setakat sanjungan negeri, negara, antarabangsa dikenali sekalipun. Kalau dia mari ajar salah. Kita boleh letak lalu dah. Itu baru lepas fardu ain kita. Kalau mari orang hok ada nama besar, kita pegang pesan yang lain, dia ajar pesan yang lain, barangkali dua betul dua-dua barangkali. Tu mana pun ni tak tahqiq, tak jelas, tak nyata. Mana kau pegang ahli sunnah, mana kau pegangan yang Mu'tazilah yang terpesong. Tak lepas fardu ain, tak selamat kita. Akhir zaman ni, saya biasa sebut dah, yang ajar pegangan salah ni bukan calang-calang orang. Tu boleh tengok dalam rakaman-rakaman. Kena tahqiq molek, kena jelas molek, tu fardu ain kita. Tapi kita ulang faridah ni bukan untuk tahqiq, untuk boleh menghuraikan, boleh menjelaskan. Itu fardu kifayah. Boleh beza, ni ahli sunnah, ni hak Mu'tazilah, tu fardu ain. Untuk selamat di akidah kita. Takkan nak selamat akidah saja. Kita nak biarlah orang-orang yang bertanggungjawab kita tu, kita boleh huraikan kekeliruan dalam bab pegangan. Kalau kita setakat salah diajar tu, salah diajar, kemungkinan anak isteri kita tengok, ayahmu tu baru je belajarnya. Isteri tak kata, suami dia ni baru belajarnya. Berani dia kata orang yang hebat ni mengajar salah. Berani dia. Siapa tu? Mengaji lama mana? Dikenali satu dunia kenal. Yang ayah ni, yang suami ni baru ni belajar. Orang tahu. Ada baru tu tak ayat dia. Baru belajar. Kita sebut macam mana? Suka mi. Sungguh ni betul tak? Baru je dia gitu. Kita sebut kan Dah ada hak anggap ada hak macam
Macam kata macam senyum dah sudah. Mana baru benar je belajar. Oh berani dia kata salah. Salah. Mana boleh salah? Nyatakan, jelaskan, terangkan di mana salah. Allah tak pandai nak terangkan. Dah siapa nak teruk kita? Boleh tak kita selamat orang yang bertanggungjawab kita? Tak boleh lah, sebab kita tak boleh nak huraikan, jelaskan, nyatakan. Hanya boleh bezakan. Tu betul pegangan, tu salah pegangan. Maknanya kita hanya lepas diri fardu ain. Nak menyelamatkan orang kena fardu kifayah. Jadi biarlah kita belajar pada kali kedua ni, biar kita menguasai hak fardu kifayah, bab qada qadar ni. Hak kudrah iradah ni. Hak ni lah hak tepat banyaknya terpesong daripada 6 rukun iman yang ke-6. Sekarang saya bicara hak rukun iman ke-6 ni dalam Terengganu FM tu lah, dalam pukul 10 suku pagi Jumaat. 10 suku pagi Jumaat, tapi bukan live lah, itu rakaman. Rakaman buat hari Selasa, kadang-kadang hari Rabu, kadang-kadang hari Khamis. Lepas tu dia pun siar pada hari Jumaat 10 suku. Bicara bab qada qadar, tajuk sekarang perkara jahat. Bicara perkara jahat. Tapi memang bila jadi umum begitu, memang ada bagai-bagai. Lama dah perkara ni. Belah tahun dah sebenarnya. Belah tahun dah. Saya tekan bab qada qadar ni ada bagai-bagai. Dak pelik dah jadinya. Kalih dah. Kalih dah. Pegangan-pegangan terpesong yang datang daripada, bukan kata orang biasa-biasa, orang ada title jugalah, title ustaz ke apa ke. Atau kata kita, bahagian kita, biar kita tahqiq molek jelas dan kita boleh menghuraikan. Takut orang dia bertanggungjawab kita, anak isteri kita ke, pergi dengar hak salah tu. Tapi oleh kerana mereka tu nama besar, jadi orang akan percayalah. Lucu keesaan pada perbuatan ni, ga Allah. Lucu tauhid. Lucu khalis pada pegangan. Jadi selok hari Jumaat 10 suku tu letak nama selok tu ad-dinul khalis. Agama yang suci. Tapi agama yang suci ni paling besarnya suci pegangan. Suci zahir, syarat sah sembahyang. Suci batin, syarat untuk ibadah kita berpahala. Syarat zahir, suci zahir kita sembahyang lah, suci zahir. Hak suci batin daripada sifat-sifat kecelaan, untuk ibadah kita tu ada pahala. Tapi suci yang paling besar, suci akidah, suratul ikhlas. Ikhlas tu kesucian. Dia panggil suratul ikhlas. Apa makna suratul ikhlas? Surah kesucian. Kesucian apa situ? Kesucian akidah. Qul huwallahu ahad. Keesaan Allah. Pada zat, pada sifat keesaan Allah. Pada perbuatan ni. Nak bicara. Keesaan Allah pada perbuatan. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab semua yang berlaku hanya Allah Khalik. Hanya Allah Khalik. Tuan tanya dah kan, hal min khalikin ghairullah? Ada ke Khalik selain daripada Allah? Ada ke Khalik selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Khalik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Jadi khaliq hanyalah Allah. Selain daripada Allah dipanggil makhluk, tak bekas sama sekali, walaupun sebesar zarah. Walaupun sebesar zarah, yang bekas hanyalah Allah Ta'ala sebagai khaliq. Makhluk bekas sama sekali, tu sahajanya. Tapi lucu ni kesucian akidah, lucu keesaan pada perbuatan, akhirnya tajam dipisah, makhluk memutuskan. Kudrah dia hamba, makhluk bekah. Ni
Tak ada keesaan dah lah. Kudrah di malaikah beri bekah, kudrah di jin beri bekah. Jadi tajam ke kuat, kudrah ke yang ada di hamba, bukan makhluk. Tiba-tiba makhluk naik pakat jadi khalik. Apa kuasa barangkali? Kuah tajam di pisau, kudrah di hamba ni makhluk. Tapi makhluk yang dijadikan, khalik yang menjadi, makhluk yang dijadikan. Di makhluk ni bahasa Arab isi maf'ul, cuma makhluk ni jadi bahasa Malaysia. Makhluk tu bahasa Malaysia. Jadi makhluk ni perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalik yang menjadi Allah taala. Jadi tajam di pisau kuah, kudrah dia hamba, makhluk Tuhan jadikan, tiba-tiba memberi bekah, naik pakat jadi khalik. Itu kata rapah kuasa. Jadi makhluk ni ambil kerja Tuhan, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mati tu keesaan pada perbuatan tu. Kemudian selain daripada bicara untuk memastikan faham bab i'tiqad ni, banyak perkara nak kena jaga. Sekarang ni hak kita duk bicara ni bab i'tiqad, belajar sifat 20. Hak tu akal, hak bukan zauk di hati. Hak kami bawa ni pula zauk di hati, hak rasa di hati. Allah, pening orang ramai. Zauk di hati, rasa di hati. Adapun duk ngaji-ngaji sifat 20 ni, tu tauhid akal, bukan tauhid sebenar. Tauhid sebenarnya macam mana? Zauk di hati, rasa di hati, hanya Allah. Tidak ada lain daripada Allah, hanya Allah. Nak pergi pada zauk rasa pula. Yang kita duk ngaji ni, panggil apa? Level ngaji hak pekat syariat je. Dipanggil, dia lain padang, lain belalang gitulah. Lain medang dia kata. Hak kita duk ngaji ni hak akal je. Hak mereka baca kitab haqiqah, baca kitab tauhid tasawuf, dia kata. Hak kami lah yang merasa. Hak ni medang lain dia kata. Hak nak merasa pula dah. Kalau setakat berpegang, hati tak rasa, belum lagi mentauhidkan Allah. Tak ada lagi awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Tak ada lagi. Satu hal pula. Jadi nak rasa sifat 20 di hati. Dia tak ajar pun sifat 20. Kalau ajar pun ngapa bilang gitu je. Dia tak ajar kemah pun ahli sunnah jemaah macam mana, qadariyah, jabariyah macam. Tak pun. Buat ringan-ringan je buat pegangan ni. Orang Islam beriman dah lah. Buat ringan je, tak ajar pun. Rasa. Dia, ni kena cerita jugalah. Sampai pengkat mensyirik. Tidak rasa Allah. Syirik kepada Allah. Sebab tak ada orang kita perbuatan Allah belaka. Kita cerita i'tiqad. Faham i'tiqad? Ni, berpegang di hati. Rasa di hati, dipanggil basirah. Ini maqam aulia, bukan cerita hak kita. Sampai maqam fana, lenyap di hati, basirah tidak ada, melainkan af'alullah. Kita berpegang af'alullah, semua perbuatan Allah. Tapi di hati kitanya ingat akan hak zahir. Af'alullah ghaib. Hak zahirnya putus pisah. Hak zahirnya gerak diam kerana kita bertenaga. Kan gitu zahir dia. Jadi putus, zahirnya pisau. Kalau sekarang ni terang, zahirnya cahaya lampu, zahirnya cermin mata, zahirnya biji mata. Dah. Af'alullah, Allah buat belaka. Ghaib. Hati kita orang awam, mana hak kita ingat? Hak ghaib ke hak zahir? Hati kita ingat hak mana? Hak zahir lah kita ingat. Sebab tu hak nampak. Mana hati kita ingat pisau tu lah yang memutuskan. Hati kita ingat ni, tenaga ni lah yang menggerak diamkan kita. Ingat kepada asbab, ingat pada makhluk itu. Hati orang awam tak ada salah pun. Tapi di pegangan tetap dah af'alullah.
perbuatan Allah, semuanya perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan, cukup dah lah. Lepas tu hati kita nak buat ingat, itu bukan kewajipan kita, itu kurniaan Allah. Jangan duk capu mengarut gitu kok. Apa yang kita nak kena ingat? Kita nak ingat af'alullah ke? Qada-qadar? Dah. Kita nak ingat hukum hakam Allah yang berlaku dalam kehidupan kita setiap saat. Ada dalam kehidupan kita lari daripada hukum hakam Allah? Ada tak? Dalam kehidupan kita ni 24 jam ni, ada tak ketika kita tidak duduk di bawah hukum Allah? Ada tak? Tak ada. Kita 24 jam hidup di bawah hukum Allah. Ni kena ingat. Mata kita, telinga kita, lidah kita, kena ingat. Yang kita nak tengok, nak dengar, nak kata ni syarak kata ke mana? Tu hak wajib nak kena ingat. Nak kena jaga tu, hukum syarak. Bukan nak seingat af'alullah qada-qadar, bukan. Itu pegangan. Jadi apabila dia belajar dengan jalanan yang salah, ingat Allah. Mata dia tak jaga, telinga dia tak jaga, lidah dia tajam. Kalau bab kata kat orang nombor satu lah. Rendah-rendah belaka tu, belajar makna kitab syariat je tu, sifat 20 je tu. Kita tinggi, cakap mulut. Dah heran dah hati, perasaan orang tak heran dah. Tapi orang pasal gini, apa? Tertipu. Yang kita ni bukan nak suruh ingat qada-qadar, nak suruh ingat hukum hakam Allah zahir dan batin. Ingat mata, telinga, lidah ni mudah. Sebab tu zahir mudah kita jaga. Ni, dah kena ingat ni. Di hati kita sifat apa? Ada dak riak? Ada dak ujub? Ada dak takabur? Ni hak wajib kena ingat Ada ni. Sebab hati kita ni, hak mata mudah, tapi wajib kena jaga. Mata pun tak nak jaga kadang-kadang. Sama telah hak dalam. Telinga pun tak nak jaga, lidah pun tak nak jaga. Ni, hak dalam ni lagi payah ni. Kita belajar, syaitan pun mari riak, ujub, takabur. Kita buat amal, syaitan pun mari riak, ujub, takabur. Ada ni. Lagi tinggi ilmu, lagi besar godaan riak, ujub, takabur. Besar godaan mari daripada syaitan pula hak pakat di kau tinggi. Kau banyak ilmu, syaitan pakat kau tinggi. Syaitan dia pakat juga. Syaitan dia pakat. Pakat rebek ke, pakat kalau tak skor. Kalau ni kalau kopra sarjan polis ke apa tu, dia lain dah, pakat lain dah, polis lain, skor lain dah. Mari rebek tak lekat dia tu hok kopra gitu dah, constable polis dah. Rebek gebok atau hok tinggi sikit, atau tinggi lagi, akhirnya atau general. Gitulah. Ni hok dalam ni. Hak ni hak wajib kita ingat. Bukan nak ingat qada-qadar, bukan. Itu kurniaan Allah. Kalau kita ingat hukum hakam zahir batin, kita jaga hukum hakam zahir batin, kita buat amal wajib sunat. Basirah terbuka. Allah pun kurniakan kita zauq, rasa di hati akan qada dan qadar. Siapa tu? Maqam aulia. Letak molek. Jadi dia pergi kepada kerjaan yang bukan hak kita nak seingat af'alullah tu. Bukan kerjaan kita nak seingat qada-qadar. Hak kerjaan kita, wajib kita ingat akan hukum hakam Allah zahir dan batin. Ingat macam mana ni hukum hakam, tanggungjawab kita kepada anak bini. Tu ingat hak wajib ya. Tu tak percaya pun dia beramal di seorang, dia mengaku dia makom di seorang, anak bini dah heran. Tapi tinggi makam dia kata. Ni kena jaga pula pasal ni. Nak rasa di hati, nak mari di hati, nak hadir di hati. Hilang aku, hilang usaha aku, hilang takbir aku nak sebuat makam fana. Itu makam aulia. Boleh terundur jadi jabariyah atau terpesong pula lagi. Sebab apa? Dia baca kitab haqiqah, baca kitab hikam, baca kitab durun napi, syariat tak kemah, kitab haqiqah pun dia tidak mursyid. Atau dipunah. Bukan kitab tu salah, bawakan yang salah. Kita nak kena ingat ni, hak zahir, hak batin. Nak kena jaga semua. Boleh buat amal, syaitan goda riak, ujub, takabur, riak, ujub, takabur.
Lagi kuat amal, lagi kuat godaan riak, ujub, takabur sampai ke mati. Hak tu nak kena jaga. Hak tu nak kena ingat hukum hakam ni. Bukan nak ingat qada-qada. Itu pegangan. Dia hak campur dengan ingat ni. Kerana kita banyak, negeri lain pun banyak, dalam TV pun ada, dalam di iKing pun ada, bawakan yang seumpama ni. Berpegang mesti zauq, rasa di hati, hadir di hati, ingat di hati. Allah, nak cerita apa tu? Tu dan kita hakikah cerita zauq itu maqam fana, maqam aulia. Ini cerita guru yang mursyid. Guru yang mursyid, masa saya mengaji dahulu walaupun sekejap dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru, murid kepada Syekh Syafi'i Mekah. Syekh Syafi'i Mekah ni sezaman dengan pada Bakurah. Pada Bakurah, Syekh Qadim Mandili, apa semua tu. Jadi sezaman. Jadi Syekh Syafi'i Mekah ni dia orang Kedah, orang Melayu. Mana-mana tuku ngaji Mekah pasti belajar dengan dia. Kalau kita tengok Tok Kenali ke, Tok Selehong ke, hak ni hak lama-lama lah ni, hak pekat dulu. Tengok guru dia siapa? Di antaranya ni Syekh Syafi'i Kedah dia panggil. Dia panggil Syekh Syafi'i Kedah. Guru Syafi'i kita panggil, guru Syafi'i. Dia ahli dalam bidang ilmu haqiqah. Tapi murid yang balik ke Malaysia ni, contohnya ke Fotoni ke, ada yang baca kitab haqiqah, ada tu yang tak baca pun, dia hanya baca buku syariat, kitab syariat. Walaupun dia berguru dengan guru yang mursyid, walaupun bukan pondok sekalipun, bukan ngajar kapung, walaupun anak murid Syekh Syafi'i ni ada buku pondok, ngajar kitab syariat, ngajar kitab haqiqah, hikam, durun napi. Ada tu guru pondok tak baca pun kitab haqiqah. Hak ni betul-betul belajar guru yang mursyid di Mekah masa tu. Mana kalau tugu-tugu yang pergi pada masa tu memang akan berguru dengan Syekh Syafi'i Kedah dia panggil. Memang orang Melayu, orang Kedah kita, orang Malaysia. Jadi Tok Haji Rahman mengaji dengan Syekh Guru Syafi'i. Bila mengajar kitab-kitab haqiqah, mengajar kitab hikam, Tok Kupulaman ni, mengajar kitab Adurun Nafi, cerita bab zauq ni, cerita bab zauq, kita tengok air muka dia sudah berbeza. Ada ni. Sebab apa yang dia ajar, itulah hak basirah dia. Tapi keluar mulut, ni bukan hamba ni orang kekasih Allah, aulia ni. Mana boleh sampai tahap fana sini, dekat nak mati tu hari sesaat pun mujud dah. Maknanya dia kata bukan hamba, bukan dia. Tapi dia mengajar masa cerita bab zauq ni, nampak beza dah. Muka beza, suara beza, tapi bukan hamba. Hamba ni orang biasa je, dia kata. Ini cerita orang makam-makam kekasih Allah ni. Itu orang hak sebenar. Hak tak sebenar, masuk. Macam dia dah. Allah kata. Anak murid kepada Tugu Haji almarhum Tugu Haji Wakaf Baru, hak masyhurnya di Kelantannya, almarhum Pak Sumik Gunung almarhum. Itu masyhur dia ni. Anak murid dia agak timbul lah, murid mah agak timbul. Pak Sumik Gunung ngajar tauhid sifat 20 Faridah. Lepas isyak baca kitab hikam. Masa baca tauhid sifat 20 Faridah, cerita bab i'tiqad. Tak sentuh pun bab zauq. Tak sentuh bab zauq. Masa baca kitab hikam, cerita bab zauq. Cerita bab rasa. Siapa ni? Aulia. Kita makam syariat, jangan lupa. I'tiqad kita, kitab Faridatul Faraid. Mana jaga molek tu. Tak capur. Banyak ni. Sekarang ni banyak capur. Berpegang, mesti hadir di hati. Hanya af'alullah. Hanya perbuatan Allah. Dah. Basirah kita ni bukan masalah basirah mata hati. Bukan masalah amal kita kurang. Masalah kitanya, dosa kita banyak. Dosa kita berlapis-lapis.
Dosa lama pun belum selesai bertaubat, dosa baru pun duk buat semacam, dosa yang kita tak tahu pun banyak lagi. Tak sedar pun kita berdosa. Nak cerita bab ingat, nak cerita bab basirah. Jadi merosakkan orang ni. Orang tidak akan fokus kepada ilmu fardu ain, amal fardu ain. Ilmu fardu ain, amal fardu ain, diri, keluarga. Diri, keluarga. Ni, bukan diri saja. Bukan diri saja. Hak ni hak kita nak kena ingat sungguh dalam bab hukum hakam. Hak ni hak kewajipan kita. Di hati hadir ke tak hati perbuatan Allah, itu kurniaan dia panggil. Jadi dia capuk antara pegangan dengan rasa, ingat, hadir di hati. Itu bicara lain. Berat sangat capur seumpama tu. Dah lah bab pegangan ni tak kemah molek, dia capur dengan rasa. Lepas tu hak asas-asas hak nak kena jaga, nak kena ingat. Tak ada basirah apa kita? Dosa kita banyak. Dosa kena dengan Adam banyak mana? Dalam catatan kita dosa dengan Adam banyak mana? Dosa dengan Adam dalam catatan banyak mana? Semua tu akan bentang di mahsyar. Ingat baik, dosa dengan Adam ni buat sebelum balik tu pun ada perkiraan. Buat sebelum balik. Kita budak lagi. Curi yang hutang orang ni contohlah. Curi sungguh ni. Bukan kata waktu tuan dia beri ambil, curi sungguh ni. Kita buat masa mana tu? Masa belum balik. Orang belum balik tak ada hukum. Mana tak ada hukum. Mak ayah tahu, mak ayah wajib kena ganti. Ganti ke, bayar ke, minta halal ke, minta maaf. Gitulah. Orang hutang ni tak ada ganti-gantinya, tapi kena minta maaf lah, minta halal. Wajib ya mak ayah. Takkan mak ayah tahu. Kalau mak ayah tahu, bilu tau. Panggil bilu. Bedang lain tau. Bedang benda bedang. Bilu pun ada bilu. Kena pinyak tu lah, kena rotang. Bilu tau. Bedang lain tau. Maknanya kalau mak ayah tahu kita buat perangai, bilu lah kena rotang. Jadi mak ayah tak tahu. Lepas kita balik, kita kena pergi minta maaf, minta halal dengan tuang dah. Walaupun dosa anak Adam kita buat sebelum balik, tapi sebelum balik tak ada hukum atas kita. Lepas balik ada hukum. Lepas balik ada hukum. Kita masa duduk sekolah, kita baik ambil kalang kawan-kawan kita, pemadam kawan-kawan kita, pembaris. Bukan pensel, bukan pemadam, bukan pembaris, dengan kotak-kotak kalang tak ada bahan dia orang. Siapa bahan? Hak agak besar sikit tu lah. Hak besar sikit tu kan. Hak tu kan ambil. Hak kecil tu kan ala hala je. Kena bully lah jawapan dia. Kan balik sekolah kan. Bukan kata pensel tak ada. Pensel dah lah seputung sehari. Beli pensel ni bukan beli pensel sebatang-batang. Kena beli satu kotak. Apa? Sebatang sehari bawa pergi sekolah. Apa? Hilang. Akhirnya kotak kalang bekas pun tak ada. Siapa ambil? Tapi budak sama budak tak ada hukum. Tapi kalau mak ayah tahu, mak ayah wajib kena pulang balik. Jangan pula tengok, kamu ni bagus, sekali balik pensel 2-3 batang, ayah dah beli dah lah. Bagus kamu. Boleh ayah seumpama ni go. Nak melahirkan peropok lah pensel ni go. Dah ayah dah beli. Jadi mak ayah tak tahu. Kita balik, kita kena kira balik tu. Itu dosa anak Adam. Dah banyak mana dosa anak Adam kita? Dosa mengumpat. Banyak mana? Kita buat amal dah sekarang ni. Dosa anak Adam kena pergi minta maaf baru diampuni oleh Allah. Bukan direct minta ampun dengan Allah tanpa minta maaf. Dah banyak mana? Tu dosa. Lepas tu nak cerita basirah, mata hati. Lepas tu macam mana tu kena balik pada cara bertaubat. Dia akan cerita dalam kitab. Dan kitab minhaj dia cerita macam mana dosa lama-lama yang memang kita nak minta maaf tak boleh dah sebab kita pun tak ingat apa, ngumpat orang pun kita tak ingat apa semua. Kita kena balik pada macam mana cara. Tapi adakah dosa kita diampuni? Tidak. Cuma macam mana bila kita berhadapan dengan orang yang kita ada salah ni di mahsyar, apakah persiapan kita? Tu je. Diampuni? Tidak. Makna kita dosa. Ini nak cerita basirah.
Tapi kita harap rahmat Allah, kurniaan Allah, keampunan Allah, syafaat daripada Nabi SAW. Kita kena banyak harap. Tapi tadi tu cerita bab takut, kedudukan kita di sisi Allah. Nak cerita basirah macam mana? Tapi orang golongan seumpama ni, hak rasa di hati ni, wa amal je. Zikir. Dosa dengan adam banyak mana? Kerja besar-besar, nega besar-besar. Banyak mana orang yang bayaran dia tertonggok yang kita tak bayar? Dia tak peduli pun. Dia wa amal je. Dia siapa Tuhan dia rasa. Tak pasal gini mudah. Kadang-kadang orang pasal gini lah, orang kayu-kayu, orang hak dia tahu mana hak je ni. Hak gini hak ni hak syekh gitu cari. Orang kaya-kaya gini dan orang ni pun nak pasal ni lah. Belajar fardhu ainnya tak peduli, taubahnya tak peduli. Kalau cerita taubah, kamu harta banyak, kamu meniaga besar, kena pastikan 1 sen pun orang jangan kamu zalimi. Ya boh lah kawan tu, banyak mana dah ditipu orang, banyak mana dah orang dia tak bayar tak apa. Kata dia peduli ke tak? Dia peduli, dia amal, berzikir je sampai ke Tuhan. Nak berlakongnya, sampai masa jepu anak-anak yatim, jamu makan anak yatim, tu sunat. Hutang orang bayar ke tak? Sampai masa panggil budak-budak tahfiz, mari duduk rumah, suruh ngaji Al-Quran, beri jamu makan sedap-sedap, beri duit saku, duit poket. Orang panggil dermawan, padahal hutang orang macam mana? Dia panggil berlakon, orang panggil. Dia dapat ilmu, jalanan yang tak payah dengan syariat. Berzikir, rasa di hati, hadir di hati, ingat di hati. Ni faham tak ni? Betul, kita bahagian kita mengaji akidah molek, ngaji bab fiqh fardhu ain molek, bab tasawuf fardhu ain molek, jaga amalan zahir batin, jaga keluarga kita. Itu kewajipan besar kita tu. Hak ni hak kita nak kena ingat di hati kita. Ingat qada qadar, nak rasa di hati perbuatan Allah, itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hak mengaku dia medan lain, dia makong lain, dia hak tu biar ke dia lah. Sekarang ni ada orang mengaku dia wali secara langsung. Ada orang dia tak mengaku dia wali, tapi dia wali dah lah sebab dia rasa dah. Siapa makong dah? Wali tu. Hak tu orang pesen ni, hak wali pesen ni tak boleh kosek, backing. Wali biasa ni wali ngaku tu lah, backing. Tak apalah, kita balik kepada ilmu kita, biar kita faham bab akidah ni molek. Mana akidah Ahlussunnah Jemaah, mana akidah yang terpesong. Ada ni kita bab kudrah, bab qadariyah ni pun ke satu je ni, suti kita je. Dia bukan ialah kesian kat orang. Orang baru nak belajar, kemudian tarik pula kepada hak bukan kewajipan kita pun. Hak kewajipan kita ni, bab pegangan, biar tahqiq, biar jelas, biar nyata. Ini akidah Ahlussunnah wal Jemaah yang mengesakan Allah pada perbuatan sekalian qada dan qadar. Walaupun Ahlussunnah wajib berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap keesaan pada perbuatan Allah, tetap qada dan qadar. Tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, jabariyah. Itu terpesong. Hak yang kita bicara tadi adalah akidah qadariyah. Kemudian qadariyah ni lawan jabariyah. Di dua tu. Qadariyah lawan jabariyah. Hak qadariyahnya macam mana kita ni? Orang yang berpegang, orang yang i'tiqad, hamba memberi bekah pada perbuatannya, perbuatan hamba. Memberi bekah ni bukan pada menghasilkan perbuatan, termasuk gerak diam ni pun hamba beri bekah. Ada ni. Sebab perbuatan kita, satunya gerak diam, satunya berhasil tu lah, berhasil. Apa yang kita buat kan berhasil kan. Sekarang sebelum berhasil apa yang kita buat, gerak diam kita ni, gerak diam kita berusaha ni, kemudian apa yang kita usahakan berhasil jadi gerak diam ni, berhasil usaha ni adalah perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Inilah Mu'tazilah Qadariyah. Apa Qadariyah ni? Qadar ni kudrah.
Ada ni. Dia Qadariyah ni setengah disebut bukan Qadariyah, dia kata Qudrayah. Qudrayah. Tapi disebut dengan Qadariyah. Disebut dengan Qadariyah. Dia masyhur dia gitu, Qadariyah. Dan Qadar pun datang daripada Qudrah juga. Jadi puak Qadariyah ni, kalau kita katalah puak Qadariyah ni puak yang berpegang qadar, Qudrah yang Tuhan letak di hamba, yang menggerak diamkan tubuh hamba dan yang menghasilkan perbuatan usaha hamba. Tapi walaupun hamba bekas dengan Qudrah mari mana? Qudrah yang Tuhan bubuh di hamba. Dia gitu. Ada pun Jabariyah pula, hamba tidak ada apa-apa perkara pun di hamba. Tidak ada. Segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Jabariyah. Hak tu hak Jabariyah. Kita dahulu hak dalam kitab ni hak bicara Qadariyah Jabariyah di muka surat 12. Tak, surat 12 hak kita baca dah mula lepas kan, muka surat 12. Ada orang masuk dalam FB tu dia kata 7 hari bulan 7 2015. Mi ke masuk mi? Mi masuk. 7 hari bulan 7 2015. Hak di muka surat 12. Bicara bab Qadariyah, Jabariyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia muka surat 12 bawah, sambungan dia muka surat 13 atas sekali. Dia ada 3 pegangan di situ, Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Kemudian kita jangan lupa ketika bicara hak berkaitan dengan keesaan pada perbuatan kita dahulu di muka surat 7. Di muka surat 7. Muka surat 7, hak nota kaki nombor 1 hak luar belah atas sekali tu. Muka surat 7 dia ada nota kaki nombor 1 di luar tu kan. Mana baris atas sekali di luar, bukan di dalam paridah, di nota kaki luar tu atas sekali. Qauluhu dibangsakan kepadanya itu kepada selain daripada Allah, atas wajah, atas jalan, kasbun dan ikhtiarun. Mana apa? Usaha dan pilihan. Lepas tu dia panjang bicara di dalam tu hak berkaitan dengan Qadariyah macam mana, Jabariyah macam mana. Jadi hak nota kaki muka surat 6 7 atas sekali, kemudian nanti hak dalam paridah sendiri muka surat 12 bawah tu. Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah lawan kepada Jabariyah. Ahli Sunnah Jamaah duduk tengah. Qadariyah hamba bekas sendiri dengan qadar Qudrah yang Tuhan letak di hamba. Jabariyah tak ada Tuhan belaka, mu Tuhan tak ada kitanya. Itu Jabariyah. Kita Ahli Sunnah Jamaah berpegang hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tetapi hakikatnya pilihan dan perbuatan hamba hak Tuhan juga. Jadi hakikatnya tak ada apa satu lah. Hakikatnya apabila sekalian qada Allah, apabila sekalian qadar perbuatan Allah, ada apa lagi kitanya? Tak ada apa satu. Sana satu Jabariyah gitu. Memang hakikinya Jabariyah. Kita tak ada ikhtiar pada sebenar-benarnya, tetapi wajib kita berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Dah kata tak ada, hakikinya tak ada, tapi kita tetap wajib berpegang. Ada ni. Kenapa kita wajib berpegang? Hamba ada pilihan dan perbuatan, hakikinya tak ada. Sebab dalam Al-Quran banyak sanda perbuatan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah, ni kami yang sembah, kami. Akan dikau Allah, kami yang minta pertolongan. Kami yang minta pertolongan. Al-Quran kata kami, maka wajib berpegang. Kami ada pilihan dan perbuatan.
Tapi pilihan dan perbuatan kami hak sebenar-benarnya qada dan qadar. Hak sebenar-benarnya keesaan pada perbuatan. Berarti pilihan kami di hati ni perbuatan Allah. Allah buat, bukan kita buat. Jadi usaha kami ni bukan usaha kami. Kelip mata pun Allah buat, gerak nadi pun Allah buat. Keesaan pada perbuatan. Dan kalau gitu tak ada memang hakikinya kita tidak ada apa-apa peranang sekalipun. Gitu. Jadi susahlah. Benda tak ada, wajib berpegang ada. Itu kata kena tu molek Qadariyah, Jabariyah, Ahli Sunnah. Dia mudah nak telajak kepada Qadariyah dan mudah nak tunduk kepada Jabariyah. Nak letak molek Ahli Sunnah ni apa? Nak parking molek, kena berlatih molek lah kalau kita kata kau. Lah, macam orang berlatih nak parking kereta tu lah. Kena pandai nak letak molek. Berani sangat telajak jadi Qadariyah. Takut sangat tak ada, kita tunduk jadi Jabariyah. Berani sangat masa ujian JPJ langgar tiang. Dah berani sangat dia bawa kereta lama dah, ambil lesen kemudian. Lama mana dah bawa kereta? Rata-rata satu Malaysia dah dia pergi baru nak ambil lesen. Jadi dia ni berani, dia masuk parking langgar lalu dah. Tapi kalau nakut sangat berdaun kereta, berasak eju kereta, tuan dalam tu kena link takut. Dia apa dah. Tu takut sangat gitu. Kita kena pertengahan. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Tapi hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar. Jadi hakikinya kita tak ada apa sekarang. Gitu je lah. Dan memang hak ni Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah memang saya akan ulang-ulang lah. Biar orang tua kita kan, Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Ni orang tua kita. Duk mulut sama ni. Nak suruh kita beringat. Orang sekarang Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah tak ada dah. Orang ceramah sekarang. Jabariyah tak ada dah. Itu cerita lama. Cerita apa benda tak ada? Macam cerita hatu tak ada. Dia kata cerita apa? Siapa kata hatu tak ada? Tak ada hatu dia ingat apa? Tak ada hatu. Buka tikap pondok. Depan kita. Lembek lu tu. Tak lembek lu tu. Buka tikap. Nak tidur malam, kejang je dia mari tindih. Pejang je dia mari tindih. Apa tak ada tak ada hatu dia kata. Jangan kena ngosek boleh. Pondok-pondok biasa lah kena ngosek. Yelah kadang-kadang tunggu pondok ni dicari tanah hok murah, hok jauh daripada orang. Memang kalau dekat orang ramai mahal, tunggu dak nak beli mahal. Cari tempat jauh daripada orang. Tempat tu orang buang acok. Acok ke? Acok. Acok ke? Acok. Tempat orang buang acok situ. Ngosek semua lah. Ngosek. Apa tak ada atu? Ada tu. Dah Qadariyah dia Jabariyah ke tak? Ada sekarang ni, bahkan lebih sesak daripada Qadariyah pun ada. Jadi orang tua duk cerita Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah, orang tak mau dengar dah. Kita kena cerita ni. Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah kena ingat molek. Qadariyah macam mana? Hamba bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Jabariyah, hamba tidak ada apa-apa. Allah belaka. Ni. Jabariyah ni di antara alamat dia ke, buat apa pun Allah, buat jahat pun Allah, buat salah pun Allah, buat benda yang tak betul pun Allah. Ni tandaan Jabariyah. Apa dak ni? Akhirnya Jabariyah dak semayang pun tak apa sebab Allah, dak puasa pun tak apa sebab Allah. Dah Allah belaka kan? Dak semayang kenapa? Allah. Dak puasa Allah. Ni akhirnya Jabariyah. Jabariyah akhir boleh dikapi zindik. Dia menafikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita Ahli Sunnah, kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hakikinya tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Faridah ni selesai cerita hak pegangan terpesong, dia akan cerita pula pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan barang siapa i'tiqadkan bahawasanya Allah Taala jua yang berkah,
Tetapi berlazim-lazimat antara sebab yang adi. Ni pegang betul dah. Ni bukan ahli sunnah dah, tapi ada sikit kesilapan dia. Dia berpegang Allah jua yang lebih bekah. Ni yang kita bicara minggu depan, insya-Allah. Allah jua lebih bekah. Tapi mesti dah kerak putuh lah. Dan bakar hanguh lah. Tak mungkin berlaku sebaliknya. Pegangan tak salah, tapi tak reti hukum adah dia panggil. Boleh berlaku tak putuh tu Nabi Ismail AS. Boleh berlaku tak hanguh tu Nabi Ibrahim AS. Tiba-tiba dok. Kalau dang iri pisah pasti putuh. Tak akan berlaku sebaliknya. Mana dia berpegang Allah jua dahwi bekah. Tapi hak ada hak berlaku sama-sama tu tak mungkin tak berlaku. Tu salah orang panggil. Salah hukum adah je. Makan Allah beri kenyang. Minum Allah yang jadi hilang dahaga. Tapi tak mungkin berlaku makan tiba-tiba tak kenyang. Dia kata tak mungkin berlaku minum tiba-tiba tak hilang dahaga. Mana apa ni? Pegangan tak salah. Dia tak reti hukum adah. Hukum adah ni boleh berlaku sebaliknya. Berapa tak adanya? Makan suap, sepinggang. Dok kenyang-kenyang pun kawan tu. Ada ni. Dia kata benda lain makan, benda lain pun makan. Dia yang makan. Suap. Tak kenyang-kenyang pun. Apa tak ada? Makan kenyang tu ada biasa berlaku. Boleh berlaku juga. Makan. Tuang tinggal kulit, tinggal tulang. Orang kita kata atu makan. Hak dibela tu makan. Mana hak dibela? Hak dibela mung, hak dibela anak dia. Memang dia ada bela siapa? Bela anak, bela cucu, tak bela apa. Tapi mana boleh berlaku makan tak kenyang. Tapi hak ni tak ni. Makan wajib kenyang. Tapi kenyang siapa buat? Allah juga. Maknanya pegangan situ comedah, tapi dia panggil jahil hukum adah. Lepas tu baru didatangkan hak pegangan ahli sunnah jemaah dan bertepatan juga dengan hukum adah. Wallahu a'lam.